Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati pengurusi surau Haji Zainal. surau Haji Zainal. Kampung Susun. Kampung Tersusun. Tak ada nama aku. tak ada nama yang kali kelompok orang yang nama tak ada. Pengurusi Haji Zainal, pengurusi surau Kampung Tersusun dari jawatan kuasa, yang saya hormati yang kerana sudi menjemput saya untuk kali yang kedua, kali kedua. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan rahmat dan izin Allah Ta'ala juga kita dapat sama-sama bersua pada malam ini, berkumpul pada malam ini, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kita mengimarahkan surau kita, surau taman kita, surau kampung kita dalam satu majlis ilmu, iaitu majlis sempena sambutan tahun baru Hijrah. Masuk dah pun 2015. 2015. Ini besok je tahun 2015. Oh, 15 dah. Takut tuan-tuan bila adanya 14 siap. kalau 14 hari tu nampak lagi 2015, 3 bulan lagi. 1430. Nah, kalender dia. Kalender. Tak Tak ada. ada je orang. Bawa lah. Tak bawa lah. Tak bawa dia. Lebih kalender. Ada lebih daripada orang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita dah baca doa akhir tahun. Kemudian kita susuli dengan doa awal tahun. Mudah-mudahan doa akhir tahun yang kita baca tadi Allah kabulkan doa kita, terima doa kita, Allah ampunkan dosa kita. Walaupun sejarah hakikat dia Allah Ta'ala itu berkuasa untuk menyiksa kita. Allah Ta'ala berkuasa dalam masukkan kita ke dalam neraka Allah Ta'ala. Allah berkuasa segala-galanya. Kita mohon kepada Allah agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Dalam masa yang sama kita mohon kepada Allah di tahun baru ini, tahun baru Islam ini, tahun baru Hijrah ini, Allah Ta'ala pelihara kita. Doa yang kita baca tadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan hari ini kita minta satu dekat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pelihara kita daripada gangguan syaitan.
iblis. Ya. Kita sedang tak sedang tuan-tuan, kita tengok orang yang kena rasuk, orang yang kena sihir, orang itulah yang diganggu oleh iblis. Tapi kadang-kadang kita lupa, orang yang malas solat, orang yang sombong, orang yang ego, orang yang cakap kasar, orang yang kedekut, haji bakhil, ada nama yang tak? Ada nama? Tak ada kena-kena. Mereka ini juga sebenarnya dihasut, bisikan iblis laknatullahi alaih. Tuan-tuan sedar tak sedar, dalam keluarga kita sebenarnya ada satu keturunan iblis yang apabila kita bernikah, tuan-tuan, semua orang suka. Tanya siapa tak suka bernikah? Semua orang suka nikah, seronok nikah. Yang tak suka satu makhluk yang tak suka orang menikah, iblis. Hakikat iblis menangis. Dia kata, celaka Ustaz Asnah ni main nikah orang. Saya nikah orang kan. Hari ni 2 orang saya akan nikah. Mana cerah. Itu yang kalut dia tu, 2 pasang. Lepas habis nikah orang, pergi tengok kat tempat pusat rawatan sahabat, klien saya pula yang sakit, ayah dia kena gangguan, pergi tengok dia yang paling kalut dengan jalan jem, ambil isteri pula, ambil anak pula dan sebagainya. Alhamdulillah Allah bagi izin, sempat juga kita baca doa. Semua ni atas restu Allah Ta'ala, izin Allah. Satu keturunan yang ganggu dalam rumah tangga kita, nama dia Dasi. Nama dia Dasi. Kerja dia tuan-tuan, kerja ni dia menyesatkan manusia dalam keluarga, terutama suami dan isteri, supaya bercerai, supaya gaduh, supaya benci dengan pasangan, supaya cari alasan, cari punca apa nak buat, cari punca kemarahan, cari punca kebencian. Ini kerja iblis. Dalam keturunan Dasi, jin itu nama Dasi. Ini kerja dia. Dalam keluarga, tugas dia putuskan silaturahim. Abang benci kakak, sepupu benci sepupu, mak saudara benci anak saudara, putus hubungan silaturahim. Adik abang gaduh di belakang. Yang ni kita tak sedar bahawasanya mereka ini sebenarnya hakikatnya diganggu oleh iblis laknatullahi alaih. Klien saya semua yang main-main ni kata, kita tanya dia solat tak solat, sesi kaum muslim dia tak solat, suami tak solat. Pasal suami bagarun ni, dia tanya sekarang ni hati rawatan, masukkan aura ayat Quran, ruqyahkan ayat Quran, bagi hilang iblis semua keluar daripada badan dia, kemudian amalkan sekian. Alhamdulillah, kita buat begitu. Sebab mereka hanya menyalahkan manusia, tetapi mereka tak sedar yang ganggu mereka ini adalah iblis. Sebab tu doa ulama susun cantiklah. Punca utama perceraian, punca utama orang gaduh, punca utama orang kedekut, punca utama ego, iblis. Iblis. Dia nak ganggu supaya kita ni sesat. Sebab tu kita mohon dekat Allah Ta'ala supaya kita ini dijauhi oleh iblis laknatullahi alaih. Cerita bab iblis jin ni tak selesai. Kita balik kita takut bah. Bang yang tinggal kurang ni tak cerita ni. Tak payah cerita. Mana tak cerita bagus, saja nak kaitkan dengan doa yang kita baca. Ya. Dan benda tu pun ada kaitan dengan apa yang saya nak bincang dengan tuan-tuan pada malam ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Apabila tiba saja tahun baru, sama ada tahun baru Hijrah atau tahun baru Masihi, perkataan yang sinonim apabila tibanya tahun baru Hijrah ataupun Masihi ialah
masing-masing semua nak berazam. Betul tak? Masuk tahun baru hijrah, semua ada azam, nak berazam. Kadang-kadang dia tak azam kat tahun baru hijrah, dia azam kat tahun baru Masihi. Sebab apa? Sebab tahun baru Masihi dihebohkan dalam media. Betul tak? Siapa umur ada astro ataupun enjoy? Cuba tengok. Ni 2-3 hari nak main Ma'al Hijrah. Apa dalam TV dah ada abang suruh bangga dengan tahun baru Islam? Tak ada. Dalam radio dah ada apa? Radio belum menang 1 Muharram detik bermula, ada lagu kecil sampai lagu lari. Lagu tu kan tak ubah dah. Buatlah lagu baru satu, lagu nasyid satu, takkan tak boleh kan? Banyak orang boleh buat lagu nasyid, takkan lagu Muharram tak ada. Tuan-tuan, anak-anak seronok tak tahun baru hijrah? Remaja-remaja seronok tak tahun baru hijrah? Tak ada. Sebab tu kadang-kadang kita leka nak azam, tak nampak nak azam dekat tahun baru hijrah. Kita rasa nak azam dekat tahun baru Masihi. Bila main Masihi, aku tahun ni aku nak azam. Apa dia? Tahun ni aku nak meningkatkan perniagaan aku. Tahun ni aku nak buat betul perubahan. Dulu aku tak main masjid, aku nak main masjid. Dulu aku tak mengaji ilmu, aku nak mengaji ilmu. Dulu aku tak pandai baca Quran, aku nak mengaji, pandai baca Quran. Maka setiap orang akan ada keazamannya. Akan ada keazaman dia, akan ada satu benda yang dia berazam, dia nak buat apa setiap tahun. Buat tak buat tak bodoh lah, tapi dia ada azam. Azam tahun 2014 belum lagi, tapi dia ada azam. Nabi SAW tuan-tuan pun berazam. Dalam bulan Muharram Nabi berazam untuk hijrah. Nabi hijrah tak dalam bulan Muharram? Tak. Nabi hijrah pada bulan Safar, 27 Safar. Awak Nabi tak hijrah pada bulan Muharram? Awak Nabi hijrah pada bulan Safar? Sedangkan Nabi boleh saja nak hijrah pada bulan Muharram. Sebab apa? Sebab Nabi jaga adab-adab dalam berazam. Justru muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak bincang berkaitan dengan adab-adab dalam berazam. Selari bagaimana Rasulullah SAW pun beradab dalam berazam. Tak kira apa saja azam tuan-tuan, apa azam puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, malam ni kita nak bincang 4 adab dalam berazam, supaya azam kita itu akan capai matlamat dalam syariat Islam. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, saya ni bagi masa berapa lama? Tak ada limit. Tak ada limit. Aku berapa? Layu orang ni. Lepas tu kau tak berhenti ya. Baik. Adab yang pertama, kalau tuan-tuan nak berazam, yang pertama mesti mohon restu, redha Allah Ta'ala. Apa saja tuan-tuan azam, katakan setiap suami, saya bagi suami, saya berazam tahun hijrah ini 1436 saya nak jadi suami yang bertanggungjawab membimbing isteri dan anak-anak. Tuan-tuan, apa sahaja azam, mohon redha, restu Allah Ta'ala. Kenapa saya kata tadi Nabi tak hijrah pada bulan Muharram, sedangkan Nabi azam pada bulan Muharram untuk hijrah? Sedangkan pada ketika itu Nabi SAW dikecam, betul? Nabi dikecam, Nabi dihentam, Nabi dibunuh, orang cari Nabi
Kafir Quraisy buat perbincangan, ambil kata putus, mengatakan Nabi ini perlu dibunuh. Itu muktamad. Muktamad Nabi dibunuh ketika itu dah ada. Sebelum muktamad Nabi dibunuh, Nabi dikecam. Orang cari Nabi, Nabi tak boleh pergi dakwah. Boleh tak Nabi hijrah? Boleh tak? Boleh tak? Kita datang ni 40 biji rumah. Kita nombor rumah kita nombor 40. 39 rumah semua kecam kita. Boykot kita. Boleh duduk tak? Esok panggil lori pindah awak. Biar rumah. Mana duduk? Satu kampung pulau, satu rumah. Tak bunuh pun. Pulau lah, tak mau cakap dengan dia. Kenduri dia tak pi. Anak dia kenduri siapa tak pi. Dia buat tahlil, siapa tak mau pi. Dia mati, keluarga dia mati. Panggil jiran sebelah, poskap dia sebelah. Main, mati. Pulau dia. Boleh duduk tak? Apa ini boleh duduk? Nabi dikecam, dibunuh. Nabi tak hijrah lagi. Kenapa? Sebab Nabi tunggu restu dari Allah Ta'ala. Nabi tunggu restu dari Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala Jibril beritahu kat Nabi bahawasanya kafir Quraisy nak bunuh kamu, maka Allah perintahkan kamu untuk berhijrah. Nabi dapat restu dari Allah Ta'ala, keizinan daripada Allah Ta'ala, redha daripada Allah Ta'ala untuk berhijrah, baru Nabi hijrah. Itu yang Nabi hijrah dalam kitab Rahiqul Maktum. Tuan Haji Zubi tanya apa berat ni Ustaz? Tuan-tuan masa tu cari kitab ni, jadi punya Rahiqul Maktum, kitab Sirah Nabawiyah. Semua rendah dalam ni. Saya bawa tunjuk tuan-tuan. Dalam kitab Rahiqul Maktum ni tuan-tuan cerita Nabi hijrah 27 Safar. Nabi azam pada Muharram, Nabi hijrah pada Safar. Setelah mendapat keizinan dari Allah Ta'ala, baru Nabi keluar, baru Nabi hijrah. Justru tuan-tuan, kita ada azam, kita mohon dengan Allah. Tuan-tuan beli rumah, kita mohon dengan Allah Ta'ala. Kita muhasabah. Kita beli kenderaan, kita mohon dengan Allah Ta'ala. Doa saya nak buat cantik aku sambut dah. Tak buat murah aku sambut dah. Umat Islam jauh dari mohon petunjuk dari Allah Ta'ala. Salahkah kita kalau kita nak beli rumah, kita mohon petunjuk Allah Ta'ala? Sebab Allah sebut dalam Quran tuan-tuan, sesuatu perkara yang kamu rasa baik tetapi tak baik di sisi Allah Ta'ala, satu perkara yang kamu rasa tak baik tetapi baik di sisi Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Kita nak beli kenderaan, dah ada kenderaan, satu kereta, sebiji motor, tengok-tengok keluar pula Asia punya kenal, keluar pula apa lagi tu? Iris punya kenal. Pi showroom, pi tengok dia punya UG cantik, saya tengok isi, tengok bini pula naik lompat pula, pula bagusnya ada lagi. Saya senang dengan satu orang India di tepi showroom, dia kata, ini kereta baru hari tak, dia bagus. Sekarang punya sudah naik ke Kupang, dia kata lagi bagus. Pakai isi bawah, beli Asia, jual hal yang tu. Kita mohon tak petunjuk Allah nak beli? Kita ikut hawa nafsu kita. Sebab apa? Kita ada kemudahan. Sambil bank, lulus. Kenapa? Sebab dalam bank tu ada 500,000, takat 23,000, jelek itu dah nak saya cek dia. Kita tak mohon petunjuk Allah. Kereta apa kita nak beli? Mohon nak petunjuk Allah? Tak. Nak kahwin, anak-anak lah nak kahwin, mohon nak petunjuk Allah? Tak. Tak usah kata anak-anak, bok, mak ayah pun sama orang, asal kenal dengan orang tu, nak nikahkan. Mohon nak petunjuk Allah? Tak. Apa salah? Hang pilih siapa apa? Cik pilih orang sana, kampung sebelah sana ya. Mana? Hapuskan sana. Anak siapa? Anak Tok Mak.
Sesuai lah puak pula Tok Bilal. Kita apa? Kita apa? Oh, Tok Imam bagus dah tu. Ku Tok Bilal, sana Tok Imam. Sana tak kita beritahu kat dia. Dan ni habis istiqarah. Buat tiga hari. Tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan satu cerita. Satu orang dilamar, nak lamar anak dia. Anak dia ni hafizah, alim, syahadah 37 hebat. Tak betul. Kalau aku pernah buat. Dilamar oleh seorang hartawan. Tanah berekar-ekar. Hartawan tuan-tuan. Pak dia cerita kat saya, yang melamar anak dia hartawan. Saya nak cerita kat tuan-tuan, Pak dia kalau ikut nafsu tengok hartawan, tuan-tuan ambil ya? Ambil ya, apa-apa Mas depan mata, tak kebui. Dia kata apa? Tak apa. Yang recommend ni ustaz. Yang recommend ni ustaz. Bapak dia kata apa? Bapak dia tahu yang nak tahu yang nak masuk melamar anak dia orang kaya. Seorang usahawan, dan usahawan ni dia cari hafizah. Kebetulan. Boleh tak? Cantik okey dah, kalau aku dah rupiah, dah jutawan, hartawan. Nak pula isteri yang hafizah. Wih, cantik dia tu. Dia balik rumah, dia sembang dengan anak dia, dan ni ambil istiqarah. Buat 3 malam. Tuan-tuan, dalam bab wali, bapak ni wali apa? Wali mujbir. Wali mujbir, pak dengan tok wan. Dua wali mujbir ni boleh paksa nak kahwin. Pak boleh paksa nak kahwin. Lah ni aku nak kahwin dengan dia. Apa-apa jadi nak kahwin dengan dia. Tu kuasa pak. Dua ni. Tapi pak dia kata apa? Dan ni habis istiqarah. Tuan-tuan, anak ni buat istiqarah. Anak tutup mata hartawan, anak tutup mata tanah berekam-ekam, anak tutup mata harta-harta dunia. Anak pergi mohon restu redha Allah Ta'ala, istiqarah. Lepas 3 hari pak dia tanya, hang buat apa? Kalau kita ijin nampak kereta dia, rumah dia, tanah dia. Apa tanya dia, hang nampak apa? Tak nampak apa-apa. Berat. Kalau pak lah kata bodoh ni. Pak dia kata, tak apa, tak nampak. Kalau tu benar, Allah tak redha. Walaupun kita sebagai manusia, kita rasa benda tu baik dah, bagus dah. Bagus dah, bukan dapat rokok, bukan dapat kibarpit, dapat elok lah. Tapi sebab Allah tak bagi restu, Allah tak bagi izin dia untuk kahwin dengan lelaki tersebut, dia pilih keputusan Allah Ta'ala. Dia buat istiqarah, mohon petunjuk selari dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tuan-tuan pula yang dah kahwin ni, jangan pula ibu-ibu, abang, bapak-bapak balik rumah istiqarah lah. Aku dengan si aku ni okey lah. Nampak-nampak tak okey, pergi pejabat agama, seorang pun cerai tak Wah, istiqarah pada tu tak nampak apa kat begini. Jangan lagu tu. Dah kahwin, dah ada anak, dah ada keluarga, kita mohon petunjuk jalan macam mana nak bahagiakan keluarga. Itu dia. Tuan-tuan nak bawa apa tahun 1430 hijrah ni dalam diri dan keluarga tuan-tuan, mohon petunjuk Allah. Kalau nak bawa kepada semua ini menghafal Quran, semua ini ada ilmu, tuan-tuan mohon petunjuk Allah. Jalan mana yang terbaik aku nak minta, carikan. Bawa Allah tunjuk kat kita. Nabi keluar hijrah, dapat restu dari Allah, baru Nabi keluar. Jadi kita tuan-tuan, ada ansab apa sekalipun, tolong mohon restu dengan Allah Ta'ala. Melalui apa? Solat istiqarah. Susah ke solat istiqarah? Tak susah. Niat dia dalam hati dia, bahasa Melayu ya, saja aku solat istiqarah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Beli buku 75 solat sunat lagu ni, pergi carilah dekat mana, kedai Hasani ke apa-apa semua dah cari tuan-tuan. Buka bab solat istiqarah.
Dia ajak semua 2 rakaat saja setiap hari, buat tiap-tiap malam, mohon petunjuk Allah Ta'ala. Apa saja tuan-tuan azam untuk tahun baru ini, buat. Bila dapat restu redha Allah, jalan. Ya. Lepas kita buat solat istikharah, tuan-tuan, buat setiap hari, setiap malam, jangan tinggal sampai kita nampak petunjuk. Selain itu, kata ulama, cara untuk mendapatkan redha Allah Ta'ala, tuan-tuan, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam akhir zaman jauh dari sunnah Nabi. Tuan-tuan cari satu buku, pakat penulis buku lah, aku tak tuan, tapi cakap, pergi cari dekat Hasani. Amalan 24 jam dalam kehidupan Rasulullah, siap dengan nas-nas hadis yang sahih. Kecil dia buku. Umat Islam akhir zaman jauh dari sunnah Nabi. Bermula dari bangun tidur sampai tidur, jauh dari sunnah Nabi. Bagaimana nak dapat redha Allah Ta'ala? Bagaimana setiap perbuatan, setiap percakapan, setiap kerja, setiap impian, setiap cita-cita kita nak dapat restu redha Allah Ta'ala, sedangkan sunnah Nabi kita jauh. Saya ambil salah satu contoh sunnah Nabi dalam banyak-banyak sunnah Nabi. Sunnah Nabi pakai kasut. Macam mana sunnah Nabi pakai kasut? Nabi pakai masuk kaki kanan, baru masuk kaki kiri. Nak tanggal kasut, Nabi tanggal kaki kiri dulu, baru kaki. Dan Nabi pesan, kalau nak pakai dua-dua. Nak tanggal dua-dua. Nabi larang kita pakai sebelah kasut. Balik-balik lagi, hilang satu kasut, kawan orang seorang punya sayang selipar sebelah, dia pakai sebelah belah kanan. Kat sebelah kiri buat apa? Dan jalan tempang, dia jekit sampai balik rumah. Nabi kata, kalau tangan satu, tangan dulu. Nak pakai dulu. Nabi larang kita pakai sebelah saja. Itu sunnah Nabi pakai kasut. Itu baru. Tak cerita lagi bangun tidur, nak tidur, makan, minum. Jauh umat Islam dari sunnah Nabi. Bagaimana nak dapat redha Allah Ta'ala? Lagi satu, tuan-tuan, yang sunnah Nabi tak tinggal. Apabila Nabi berada dalam majlis, Nabi akan baca, selepas selesai majlis, Nabi akan baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulama kata apa, tuan-tuan? Bukan dalam majlis ilmu yang besar-besar dan bunyi saja. Contoh, tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan makan dengan anak bini, isteri kita, anak kita. Hang tadi belajar apa kat tuition? Belajar sikit. Ingat apa pasal belajar elok. Ambil kebiasaan dia elok. Sembahyang jangan tinggal. Apa tadi belajar di surau belajar apa? Belajar tauhid. Okey, apa? Abang nak pesan, suruh jaga anak elok. Abang nak suruh nak station. Ustaz, bincang ni. Bincang. Habis bincang ni, tutup dah? Tak tutup. Sunnah Nabi tutup. Habis bincang, okey, ingat pesan bang, ingat pesan ayah mana? Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan tengok lafaz ni, tasbih kifarah ni, kita puji Allah Ta'ala, kita berbarui syahadah kita, takbir kita. Akhir sekali, astaghfiruka wa atubu ilaik, kita mohonkan ampunan. Takut-takut tadi masa kita cakap dengan anak bini kita, ada datang rasa ujub, datang rasa sombong. Macam mana kita sembang kat luar? Sembang kat luar, sembang ni pasal ni lah, pasal minyak lah, pasal apa lah ni. Tutup subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sunnah. Dalam kereta, kita bincang kadang-kadang dengan anak bini kita, sambil bawa kereta, dah sampai destinasi, tutup ke? Tak tutup. Sunnah Nabi tutup. Ini sunnah-sunnah kita
betapa cantiknya sunnah Nabi. Kalau kita amalkan setiap hari, sentiasa setiap perbuatan perkara, kita mohon keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tuan-tuan nak mohon redha Allah, mohon buatlah amalan sunnah Nabi. Dan lagi satu kata ulama yang Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, jangan lupa perbanyakkan amalan sunat. Puasa sunat, solat sunat, duha jangan tinggal, tahajud jangan tinggal. Ni Muharram, puasa tuan-tuan, 9-10 puasa. Sunnah yang paling hebat dalam bulan Muharram 9 dan 10 puasa. Siapa nak puasa daripada 1 Muharram sampai 30 Muharram, puasa tak ada masalah. Jangan halang dia untuk tidak berpuasa. Dia nak puasa. Sebab Nabi habaq, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa dalam bulan Muharram. Puasa. Itu yang pertama. Mohon restu dari Allah Ta'ala melalui istigharah. Yang kedua tuan-tuan, apabila kita dah mohon restu dari Allah Ta'ala, kita nampak jalan dan nampak petunjuk, maka kita rancang azam kita, buat perancangan untuk kita merealisasikan keazaman kita. Apa yang kita nak berubah? Orang nak berubah daripada jahat kepada baik, tak payah minta restu, Ustaz, saya nak berubah. Minta dulu supaya Allah restu, Allah redha, Allah bimbing. Bila Allah restu, akan cari guru yang terbaik bagi tak akan pergi kepada ajaran sesat. Bila dia tahu dah kita Allah Ta'ala bagi restu kat dia, maka dia susun perancangan kat mana dia nak mengaji, kita apa dia nak pakai, apa yang dia nak mengaji. Sama dengan kita tuan-tuan, bila kita dah dapat restu dari Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala, maka kita buat perancangan. Buat perancangan. Nabi apabila Allah restu izin dia keluar, dia pergi ke rumah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Sayyidina Abu Bakar ketika itu? Pak betul dia. Setelah kematian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, meninggalnya Sayyidatina Khadijah, Nabi kahwin dengan Saudah, seorang janda berumur. Berapa tahun kemudian Nabi kahwin dengan Aisyah. Ketika itu umur Aisyah 6 tahun. Nabi tak bersama dengan Aisyah. Aisyah duduk dengan pak dia ni, Sayyidina Abu Bakar. Bila Nabi dapat restu hijrah, Nabi Nabi pergi rumah pak betul dah. Tengok tuan-tuan, bila Nabi dapat restu, Nabi nak rancang satu perancangan hijrah ini, Nabi cari siapa? Keluarga. Nabi cari siapa? Keluarga. Nabi tak nak siapa? Nabi pergi rumah pak betul lah. Kita yang ada mak ayah, bila mak ayah kita? Ya tak? Nabi bincang dengan family, Nabi tak bincang dengan sahabat. Nabi masuk dalam rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi habaq kat Sayyidina Abu Bakar, tolong keluarkan siapa-siapa yang tak kena mengena dalam rumah ni. Abu Bakar kata apa? Tak ada siapa, semua dia keluarga kau ya Rasulullah, adik pak kau ya Rasulullah, isteri kau ya Rasulullah. Okey, tak apa. Dalam Nabi nak buat perancangan, yang Nabi nak berhijrah, Nabi tak cakap dengan orang lain, Nabi bincang dengan keluarga. Tuan-tuan, jangan sisih keluarga. Tuan-tuan ada perancangan. Aku rancang tahun ni nak pergi umrah, tahun depan nak pergi haji. Jangan surprise. Nak pergi haji surprise, 40 hari tak ada umrah. Mana pergi ni? 40 hari tak balik, siap pergi report polis dah. Rupanya kawan dia ada dekat mana? Mina. Lagu tu punya orang pun ada tuan. Kita nak rancang benda yang baik, bincang dengan keluarga. Anak-anak nak kahwin, bincang dengan mak ayah. Bincang dengan mak ayah, panggil mak ayah bincang. Saya dah buat istigharah, nampak dah si fulan ni boleh bimbing saya mak. Sekarang saya nak panggil mak, nak bincang. Kita nak susun macam mana kita nak buat perancangan perkahwinan saya. Lama mana nak bertunang, bila nak buat, tu dia. Bincang dengan keluarga, tak payah bincang dengan kawan-kawan.
Nak selesaikan masalah rumah tangga kita, contoh dia, cari ahli keluarga, bincang, tak payah bercerita dekat kawan-kawan. Buruk isteri, buruk suami, tak payah cerita dekat kawan-kawan. Walaupun kawan sesurau dengan kita, walaupun kawan semasjid dengan kita, tak payah bercerita mereka. Panggil semua. Tuan-tuan yang nak kahwin seorang lagi, kalau ada azam tahun depan, bincang dengan bini. Bincang dengan bini. Bapak, aku rasa 1, 4, 3, 6 ni aku nak nikah seorang lagi. Tak apa-apa ya. Akan tidur luar lah aku. Punca bergaduh suami isteri bila suami nak kahwin lagi satu, tak bincang dengan isteri. Saya tak tahu Ustaz. Tiba-tiba tengok-tengok saja Thailand depan meja. Apa cerita? Dia memang nak kahwin, tetapi dia tidak berbincang cara nak elok. Rasulullah bincang dengan Abu Bakar nak buat perancangan. Kita, azam kita apa pun, hatta nak beli benda yang simple, nak beli apa, motor, beli kereta, salahkah kita bincang? Alhamdulillah duit aku, ni bonus aku. Baru dapat bonus 3 kali gaji. Duit aku nak beli LC. Aku lah. Dah umur dah 60 LC apa gimana? Umur 60 LC lagi apa? Macam saya tak apalah 36 LC boleh lagi gegar. Main tang pek tang ni. Umur 60 LC lagi apa? Dah surau. Ada buat LC? Ada. Ada buat LC balik tikar ni. Aku nak beli apa? Ini duit aku, duit gaji aku, bonus aku. Aku nak belilah. Itu nafsu. Motor dah ada kan? Nampak tu kan? Tak bincang. Bincang dengan isteri salah. Kalau isteri kita salah, kita bincang memang duit kita. Kita bincang dengan isteri. Kita aku dah istiqarah, aku nampak, aku tak nampak motor lain, LC je. Aku nampak ini je. Aku kembali kepada zaman kegemilangan aku, RSM. Jadi aku nak minta aku bincang dengan macam mana aku nak beli kedai mana, kedai Cina mana aku tak nak beli. Bini kan bagi pada apa? Untuk seorang lah. Umur dah 60 lah. Berapa harga tu bang? 7,000 kita pergi umrah lah bang. Nampak? Suami pun terima lah bang. Suami tuan-tuan, kalau kita ada apa kita bincang, isteri pun bincang kita dengan baik. Oh, semua itulah kehidupan berumah tangga sebenarnya. Tapi kita tak lancar. Duit kita, bini dah bawa orang, isteri beli baik macam tu kan. Pak, bulan lepas aku bagi nafkah ke hang, tengok gelang 1 lah. Main bulan ni pula aku tengok dah 3 lah. Mana dapat duit 5? Duit saya lah, saya ambil butuh. Habis pergi kanan, semua pakai. Kita tahu pelalah. Ada bini kita masih marah kita. Bang, cik dapat butuh bulan lepas. Giliran cik lah, masa-masa macam nak beli emas, kita simpan emas ni bagus juga masa akan datang. Suami kata apa? Bagus juga tu. Simpan lah. Alhamdulillah seronok kita. Tak ada lah si isteri tu main sedik tahun tu. Awak apa? Dah saja lah. Saja tak bagi nampak. Tak mau bagi nampak kat suami tu bunyi apa? Bunyi suruh stop lah. Tak mau lagi. Nampak tuan-tuan? Bincang dengan isteri, isteri bincang dengan suami, suami bincang dengan bincang. Rasulullah bincang dengan keluarga macam mana nak berhijrah. Rasulullah kata kita hijrah besok malam ke Mayamah. Malam aku pergi rumah Abu Bakar. Kemudian aku keluar ke pintu belakang. Kita pergi ikut jalan lain arah selatan Yaman. Kita jangan ikut arah besar. Kemudian kita pergi mana? Kita pergi Bukit Sur. Nabi hantar lah berapa lama duduk Bukit Sur 3 hari. Jangan keluar kat situ. Lepas tu anak Abdullah bin Abu Bakar, tugas dia jadi pengintai. Nabi susun dah strategi nak buat apa. Siapa jadi petunjuk jalan Nabi, siapa duk hantar makanan Nabi, mulut susun lah. Nabi rancang dengan ahli keluarga, siapa orang hantar kita. Inilah ada kita. Kita lari, tak ada lah, tak bincang lah. Pokok keluar datang tu, pokok keluar nak kereta,
Pupuk keluar dah kotor, pupuk keluar dah mah, pupuk keluar dah gelap, semua keluar dah habis. Tiba-tiba Dori datang, keluar pula dah mari baju. Bila melipah malam, tengok-tengok penanti tu semua cakap dia tu bulan depan pula berambut janji pula. Aku tak bagi hang kerja jadi buat-buat. Kehidupan rumah tangga suami isteri tak ada perbincangan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi rancang hijrah bersama Abu Bakar. Nabi susun strategi siapa nak ganti tempat tidur Nabi masa Nabi nak keluar rumah. Nabi pilih sepupu dia Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi ambil Ali susun tempat itu. Nabi lantik Abdullah bin Abu Bakar sebagai pengintip, Amir bin Fuhairah hamba Abu Bakar sebagai apa? Pembekal susu. Pengembala kambing, dia bekal susu dan dia menutup kesan tapak kaki Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar dia turun daripada batu Isyak, dia turun, dia pergi ngintip apa perancangan kafir Quraisy. Lepas tu dia naik balik, dia beritahu dekat Abu Bakar dengan Nabi. Jadi Amir bin Fuhairah ini, hamba Abu Bakar ni, dia bawa kambing dia lepas Isyak, dibagi susu kambing kat Nabi dan Abu Bakar dalam buah suhu. Lepas di tengah malam, dia buat turun balik kambing-kambing dia melalui kesan-kesan tapak kaki Abdullah bin Abu Bakar, supaya orang kafir Quraisy tak nampak kesan-kesan tu. Nampak cantik penyusunan Nabi, ya. Kemudian Nabi nanti Abdullah bin Uraiqid petunjuk jalan, seorang yang berbangsa kafir Quraisy tak masuk Islam lagi, ya. Asma binti Abu Bakar hantar makanan kat Nabi ketika Nabi nak keluar daripada gua Sur. Nampak tu? Nabi bukan ikut hawa nafsu nak macam. Justru tuan kita kena ada perancangan. Ya, perancangan itu kita bincang bersama dengan ahli keluarga kita. Hal buruk kita, kalau ahli keluarga kita tapi cerita kat dia, dia tahu? Tak tahu. Kita dekat rumah dia pakai seluar pendek lalu. Oh, tiba-tiba dia rasa sebelah tahu. Mat, apa pakai seluar pendek apa malam tadi? Weh, tidak tahu. Bini ambil abang aku, tak bini aku ambil abang aku, apa gue? Bini dia ambil abang kat bini dia ambil abang kat suami dia. Nampak? Hal keluarga tak diceritakan luar. Hal suami tak diceritakan luar. Hal isteri tak diceritakan luar. Cerita dalam ahli keluarga. Tapi lah ni bila cerita dekat ahli keluarga pula lebih cucuk pula, bukan nak kaidah pula. Ini persoalan dan permasalahan timbul dalam masyarakat. Justru tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mesti ada perancangan. Adab yang ketiga, bila dah dapat restu dari Allah, bila dah buat perancangan yang baik. Yang ketiga tuan-tuan, adab dia tawakal dan berdoa kepada Allah. Kita tawakal dan berdoa kepada Allah supaya azam kita ini, perancangan kita ini berjaya, berjalan dengan lancar. Tawakal dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah sebut apa? فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Apabila kamu dah berazam, tawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan berdoa tuan-tuan. Saya sebut tadi, doa ibadah. Doa itu ibadah. As-silahul mu'min doa. Doa senjata bagi orang Islam adalah doa. Kita tawakal apa yang kita dah rancang, kita tawakal serah ke Allah. Di samping itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dalam kisah hijrah Nabi nak keluar rumah, Nabi tak keluar saja. Dan Nabi susun satu perancangan. Ali yang tidak kat sini, selimut dengan selimut hijau Hadrami ini, aku abang faham, takkan apa-apakan oleh kafir Quraisy. Percaya juga aku. Dia tidak kat sini. Nabi keluar, tiba masa dia, Nabi keluar daripada pintu rumah. Nabi keluar tak saya saja. Nabi keluar, Nabi baca doa. Apa dia tuan? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Surah apa? Yasin. Sampai Nabi pegang pasir, Nabi pupuk atas kepala mereka, Nabi baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda.
Jadikanlah di hadapan mereka ini satu halangan, dan di belakang mereka ini pun satu halangan. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka Allah tutup penghadap mereka, mereka tidak nampak. Nabi baca doa. Kita hadapan azab, berdoa tak? Jarang, tuan-tuan. Selepas saja kita buat perancangan, kita tawakal mesti dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab apa, tuan-tuan? Setiap apa yang kebaikan yang kita nak buat, pasti akan ada orang yang nak menghancurkannya. Maka dalam hal ni Allah sebut wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kalau mereka nak tipu, Allah lagi boleh menghalang tipu daya mereka. Justru muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tawakal dan doa jangan tinggal. Selepas mana? Selepas kita dah dapat restu Allah Ta'ala, buat perancangan, kita tawakal dan berdoa. Dan akhir sekali, tuan-tuan, dan yang keempat, kita kena bersedia menghadapi ujian dengan sabar dan tenang. Setiap perubahan yang kita nak buat, setiap keazaman yang kita nak buat, setelah kita tawakal kepada Allah, buat perancangan, tawakal, doa, dan pasti Allah akan uji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tak jadikan mati dan hidup ini, hidup dan mati ini, melainkan Allah nak uji kita. Siapa yang lebih baik amalannya. Justru, tuan-tuan, setiap apa keazaman kita pasti akan ada ujiannya. Kita mohon restu nak bernikah, Allah bagi restu, ini jodoh kita. Alhamdulillah, dengan kita rasa macam ke arah dia, alhamdulillah, dia ni bakal suami kita. Kemudian kita susun perancangan, dah berkahwin, apa kita nak bawa dalam keluarga kita, nak ke arah mana, nak masukkan sunnah apa, nak amal sunnah pada dalam perancangan, nak bina macam mana ni, nak bina macam mana rumah tangga, susun perancangan dengan siapa, dengan suami, dengan siapa, dengan isteri, susun perancangan. Kemudian perancangan itu kita letak, tampal, kita masuk dalam kepala, kita tawakal dan berdoa kepada Allah agar perancangan ini, cita-cita keluarga kita ini tercapai. Tetapi kita jangan lupa bahawasanya dalam kehidupan kita itu akan ada ujian. Bila kita faham benda ini ada ujian, maka kita akan hadapi dengan kesabaran dan ketenangan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan jalan sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Tuan-tuan, kehidupan kita tak akan lekang daripada ujian. Betul-betul. 2 hari lepas, hari Selasa sebelum Deepawali, saya nak bawa anak murid saya, tuan-tuan, pergi berbudak di balik pulau. Kita rancang elok, telefon, rancang telefon elok, kata okay, kita nak main waktu Kipi. Sampai dekat pekan sebelum pekan balik pulau, nak masuk ke kampung Sungai Burung, anak murid saya nak muntah. Tak apa, nanti kereta, lepas turun dua, lepas muntah tepi jalan, tepi longkang. Saya pun pergi kereta lagi satu, kat sahaja saya bawa tu, saya ambil ayam nak beli kat lepak. Sampai kat longkang, saya terjatuh dalam longkang. Dah ni punya sakit je, nak pergi muda. Jatuh dalam tu, besi 2 karat, itu jutai lagu tu sebelah kanan saya. Saya kata, ya Allah, ya Tuhan, jatuh. Lepas angkat batu, Malaikat saya menjumpa saya, Ustaz, minta maaf, sebab kami minta Ustaz yang kena. Saya kata apa? Mujur aku kena. Kalau apa kena, Allah gantikan saya untuk kena, selamatkan anak aku sebut. Ini ujian. Kalau bukan, dah kena balik kan? Penuh lagu ni ya. Nak balik. Sahabat kan saya, pi juga. Darah-darah lagu ni pi juga. Orang baca darah minyak dengan pi juga. Dan kena sakit pun kata pi juga. Kita ni ujian, tak apa pi. Nak beri sunnah Nabi ni pi. Dalam kehidupan kita pasti akan ada ujian. Sama ada ujian datang daripada Iblis ataupun Allah nak uji kita, nak ampunkan dosa-dosa kita.
Disuruh tuan-tuan. Kehidupan kita tak lekang dari ujian. Kisah hijrah Nabi tunjuk pada kita. Nabi dah hijrah. Sebelum Nabi dah hijrah, ujian kepada Nabi dikepung. Betul? Nabi dikepung. Kemudian Allah lepaskan Nabi. Di Poso, Nabi nak naik Poso tuan-tuan. Nabi pilih Poso. Ujian Nabi, cabaran Nabi naik Poso ini, gua yang bukan gua tanah macam kita, bukan bukit tanah macam kita, bukit batu. Tuan-tuan pergi umrah naik Poso. Saya ni tuan. Saya ni bawa pasal naik. Kita orang tahu satu pegawai hutan dia bilang, Ustaz, esok follow saya. Pergi mana? Kita naik Poso. Oh, saya kata buah lah aku. Dia ajak pergi kami dua orang ni DCP. Gua Sur yang kami naik itu gua yang bukit yang paling tertinggi daripada Gua Hira. Perjalanan dia kami naik dekat-dekat 2 jam. Tinggi dia. Dan kami naik itu tuan-tuan, dah ada orang tolong ketuk batu-batu tu jadikan tangga. Dan saya kata kepada anak jemaah tadi, kata zaman Nabi naik tu, ujian Nabi naik bukit tak ada apa-apa, tak bentuk tangga pun. Nabi pijak batu. Saya tak ingat dah ukuran tinggi dia berapa. Memang paling tinggi dalam di Mekah tu, paling tinggi Bukit Sur. Diceritakan dalam kitab sirah ni, Nabi naik bukit tu, Nabi pijak kaki dia macam ni tuan-tuan. Tumit dia tak kenal Nabi. Sampai pada kemuncak, melencit kaki Nabi. Kenapa Nabi tak pijak semua? Sebab Nabi takut ada kesan tapak kaki Nabi. Sampai ke atas melencit kaki Nabi. Ini ujian Nabi nak hijrah. Lepas tu tuan-tuan berkemampuan pergi ke Mekah, buat umrah, naik tuan-tuan. Sekali sebelum naik dah, try naik. Turki, perempuan pada lagi besar, naik tuan-tuan. Allah Akbar. Sampai di kemuncak Bukit Sur tu ada gua. Gua yang Nabi duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, gua tersebut tak boleh berdiri. Dia masuk kena merangkak, kemudian kena duduk lah. Boleh bayangkan tak? Sekarang gua tu 2 pintu. Dulu asal 1 pintu yang masuk ke pintu asal. Boleh bayangkan bagaimana Rasulullah duduk dalam gua tu 3 hari 3 malam, mengelak daripada dikejar kafir Quraisy ketika itu. Ujian Nabi sabar. Kemudian datang kafir Quraisy nak dekat dengan ni, nak dekatlah dengan gua Nabi ni. Yang gelabah Abu Bakar punya usaha. Tapi Nabi hadapi dengan sabar dan tenang. Nabi kata apa? Abu Bakar, selain pada kita berdua, Allah Ta'ala ada. Senyap Abu Bakar. Sama macam kita lah. Dan terbaru ni Ustaz Azhar itu terus kena fitnah. Kita baca, okey dah. Berhubung gambar seorang muka macam dia, ada skandal perempuan. Itu fitnah tu. Allah Ta'ala nak hadapi ujian lalu tu, kena sabar. Allah melihat. Nampak ayat Nabi, ayat Nabi. Abu Bakar relax. Selain daripada kita, Allah dah. Abu Bakar kenapa lah? Nabi tenangkan Abu Bakar dengan apa? Dengan sabar. Inna Allah ma'as-sabirin. Begitulah kita tuan-tuan. Segala ujian yang kita hadapi dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, ingat Allah ada bersama kita. Sabar tuan. Buat pelajaran elok, sabar, tenang. Nabi keluar daripada Gua Sur. Nabi nak pergi menuju ke Madinah, ke Quba tuan-tuan. Nabi dikejar oleh siapa? Surah. Nabi dikejar. Yang
tengok belakang sama dia Abu Bakar. Ya. Abu Bakar yang tengok kiri kanan depan belakang. Nabi jalan steady ya. Nabi kata Abu Bakar tengah, Allah Ta'ala ada. Ya. Tenang, Allah Ta'ala ada. Suraqah cerita dalam kitab sirah dia kata apa? Ketika mana aku nak dapat Nabi, kuda aku tergelincir. Kemudian aku bangun balik, aku kejar lagi Nabi. Aku tengok Nabi jalan macam biasa ya. Langsung tak patah ke belakang, langsung tak paling ke belakang, tandakan dia takut. Yang duk paling ke belakang Abu Bakar. Bila aku sampai kepada Nabi, kepada mereka berdua ni, kaki kuda aku dua tu di hadapan terbenam. Maka depan aku pun nampak macam berkilau-kilauan habuk tu. Dan sekali Suraqah bin Malik sekali. Nabi tak buat apa-apa pun tak. Nabi nak hijrah ada ujian. So kita manusia biasa, setiap benda yang kita nak buat baik pasti ada ujian. Tuan-tuan nak pergi haji ada ujian, tuan-tuan nak pergi umrah ada ujian, tuan-tuan nak pergi kerja cara hidup ada ujian. Dan ujian tersebut Allah Ta'ala bagi kepada kita dan kita mampu nak buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan membebankan kepada hamba dia, melainkan hamba dia dapat mengatasi ujian tersebut. Bukan pada itu ya. Akhirnya Nabi SAW berkat dia dapat redha Allah, buat perancangan yang baik, tawakal dan doa, dan sabar di atas ujian yang menimpa dia, ujian yang dihadapi. Akhirnya Nabi tiba di Quba dan membina masjid di Quba. Kemudian Nabi tiba di Madinah dan Nabi bahagia kehidupan dia di Madinah. Dan Islam berkembang bermula di Madinah. Barulah Nabi patah balik ke Mekah, takluk Mekah balik. Menunjukkan tuan-tuan, setiap keazaman yang kita buat yang datang dari restu Allah Ta'ala, yang datang daripada perancangan yang baik, yang datang daripada tawakal dan doa dan kesabaran dan ketenangan menghadapi ujian, Allah takkan biarkan kita dalam penderitaan. Allah akan angkat kita dan Allah akan bagi kita kebahagiaan. Sebab itu seorang isteri yang rimah, yang tak suka perangai suami dia, sepatutnya dia buat apa? Dia minta petunjuk dengan Allah Ta'ala. Bukan dia buat pengaduan, bukan nak minta cerai lagi. Minta aduan dengan Allah Ta'ala, minta petunjuk macam mana aku nak betul suami aku. Kemudian buat perancangan, macam mana perancangan apa? Susun atok bagaimana nak layan suami, susun atok macam mana nak psikologi suami, susun atok balik macam mana nak buat makanan paling sedap, paling sedap, nak masak lagi sedap. Kemudian tawakal, berdoa kepada Allah, tahajud, doa tak tinggal, buat minta lembut hati suami. Kemudian datang ujian, sabar, tenang. Akhirnya Allah akan bagi kebahagiaan kepada isteri tadi. Tuan-tuan, Fir'aun orang yang paling jahat dalam dunia, paling jahat. Isterinya dari Allah Asia, Asia orang paling baik. Suami Fir'aun ini paling jahat dalam dunia. Suami kita paling kuat boleh tiara. Suami kita paling kuat marah kita. Suami kita paling kuat tinggi suara dengan kita. Suami kita paling kuat ambil cawan pokok pecah. Takat tu kan Fir'aun, dia bunuh orang, dia bunuh anak orang, paling jahat dalam dunia. Asia sabar, sabar Asia, sampai Allah kurniakan dia jadi ketua wanita, bukan politik, ketua wanita dalam syurga. Ketua wanita dalam syurga. Isteri Fir'aun dapat jadi ketua wanita dalam syurga sebab sabar. Nampak tuan? Allah bagi ganjaran kemenangan di akhirnya tuan. Sebab kehidupan kita sebagai orang Islam bukan saja di dunia, tapi kehidupan kita di hari akhirat. Sebab itu kita ketepikan hal dunia. Kita tahu
kehidupan kita adalah kehidupan akhirat. Begitulah umat-umat yang benar. Justru muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dah 8.30 saya abang saya nak stop 8.30 ya. Jadi 4 adab ini kita cuba amalkan. Ya, pertama, setiap apa keazaman kita, tak salah untuk kita cipta satu keazaman. Balik bincang dengan suami, abang kita nak azam apa tahun ni, tak salah. Tahun ni abang azam nak tambah anak lagi satu, boleh tak? Kencang tawakal. Ini tau, anak dah 5 perempuan. Mai 1403 bulan dia bincang dengan isteri dia, abang rasa anak seorang dia kalau boleh-boleh lelaki lah. Dia hantar perniagaan ni siapa nak jaga kalau perempuan semua. Elok bang, kita rancang. Dia rancang macam nak dapat anak lelaki. Macam nak makan makanan ni, makan rancang siapa. Kemudian tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, bagilah aku anak lelaki. Tiba-tiba bini dia mengandung, saya-saya anak perempuan. Ujian tak tahu? Ujian kan? Anak perempuan pula. Allah uji dia. Dia kena sabar. Ya Allah, aku redha. Ini kesukaanmu, aku redha. Mungkin Allah nak bagi dia ganjaran terbaik di hari akhirat. Siapa dapat jaga anak perempuan 3 orang, syurga. Anak perempuan 3 orang je. 3 orang perempuan. Saya 2 orang. Saya 3 anak perempuan. Nak dia. Saya nampak Nabi tu juga. Dengar dia. Saya bini dia nampak Nabi tu juga. 3 orang perempuan. Tengok cara dengar dia. Bagi dia pulih agama, tutup aurat elok, sampai Quran, agama kuat. Mau ayah dia akan diberi mahkota di syurga, akan dibina satu mahlikat syurga Nabi. Kami apa? Kita faham tu. Allah nak bagi aku syurga. 6 anak perempuan tu dia 3 dua syurga bagi aku. Nampak tak? Tapi kita nampak. Kahwin ni, bini datang mengamuk. Jom. Justru tuan, 4 adab ini apa saja keazaman kita. Azam, minta tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya? Kalau rasa berat, itu kita azam lagi lah. Ya, mudah-mudahan kita semua berada di landasan Islam yang sebenar, landasan sunnah Nabi SAW. Setiap perbuatan kita itu, setiap amalan harian kita itu diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon kemaafan sekiranya ada kekurangan dalam sesi ceramah dan tazkirah saya pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada jawatan kuasa kalau sudi menjemput saya. Lepas ni tak jemput pun tak apa. Ya, setahun sekali pun tak apa. Tak apa. Saya seronok datang kata tuan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat saya sendiri amalkan dan tuan-tuan pun amalkan dan dapat sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kita sampaikan kepada kawan-kawan kita dan sahabat kita, terutama ahli guru kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعزم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis dengan tasbih dan surah Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.